Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kali ini kita akan membincangkan bagaimana perkahwinan ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan Abdullah dengan Aminah. Abdullah adalah seorang pemuda yang tegap dan tampan. Ketika umur Abdullah 24 tahun, bapanya Abu Muttalib bin Hashim telah memilih jodoh dan menetapkan perkahwinan puteranya itu dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Aminah ketika itu berusia 17 tahun, merupakan wanita Quraisy terbaik dan termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy, baik dari segi nasab, keturunan ataupun kedudukan martabatnya. Ayahanda Aminah adalah ketua suku Bani Zarah secara nasab dan kedudukannya. Diceritakan dua beranak itu pergi mengunjungi keluarga Zarah bagi menemui Wahab dan melamar puterinya. Sebahagian penulis sejarah pula berpendapat mereka pergi menemui pakcik Aminah bernama Uyyab kerana waktu itu ayahnya telah meninggal dan dia di bawah asuhan bapa saudaranya itu. Pada hari perkahwinan Abdullah dengan Aminah itu, Abu Muttalib juga berkahwin dengan Halah, puterinya pakciknya. Dari perkahwinan ini lahirlah Saidina Hamzah, pakcik Nabi yang seusia dengan dia. Abdullah dengan Aminah telah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah. Sesuai dengan adat kebiasaan Arab, apabila berkahwin dilangsungkan di rumah keluarga pengantin perempuan. Sesudah itu mereka sama-sama berpindah ke rumah keluarga Abu Muttalib. Selepas berkahwin, bapa Abdullah iaitu Abu Muttalib yang juga penjaga Kaabah di Mekah telah meminta Abdullah untuk mengikuti kabilah Arab untuk berdagang di Syam. Seorang bakal ayah pun terpaksa berangkat meninggalkan kotanya tercinta. Beliau menuju ke Syam dalam suatu rangka perdagangan dengan meninggalkan isteri yang dalam keadaan hamil untuk mencari rezeki demi menyara keluarganya. Isterinya yang sedang mengandung bakal buah hati pun terpaksa merelakan suaminya untuk pergi ke sana dengan harapan akan kembali dengan membawa kabar gembira. Dalam perjalanan itu, Abdullah tinggal selama beberapa bulan di Syam. Dalam pada masa itu juga pergi ke Gaza dan kembali semula. Abdullah setelah pulang dari Syam singgah di kota Madinah untuk melawat keluarganya seperti yang diperintahkan bapanya Abdul Muttalib. Dia singgah di rumah ibu saudaranya di Madinah untuk beristirahat setelah berasa letih selama dalam perjalanan. Kemudian, ia akan pulang semula ke kafilah ke Mekah untuk bertemu keluarganya. Pada ketika itu juga, isterinya Aminah semakin syarat mengandung seorang bayi yang kelak menjadi seorang Nabi dan Rasul yang agung. Walau bagaimanapun, dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah telah ditakdirkan jatuh sakit dan menderita di rumah ibu saudaranya itu. Rakan-rakannya pun terpaksa pulang terlebih dahulu meninggalkan dia dan mereka lah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Tak beberapa lama selepas dia diantar oleh ayahnya, Abdul Muttalib, ke Madinah, Abdullah telah diserang penyakit. Apabila berita sampai kepada Abdul Muttalib, ia mengutuskan anak sulungnya iaitu Haris pergi ke Madinah supaya membawa Abdullah kembali setelah ia sembuh. Tetapi sebulan sesudah kafilahnya berangkat dari Mekah, iaitu sebaik sampai abangnya di Madinah dan dimaklumkan bahawa Abdullah telah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, kembalilah Haris kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Ketika meninggal dunia itu, Abdullah baru berumur 25 tahun dan tahun meninggalnya itu adalah sebelum kelahiran Nabi SAW. Ada riwayat yang menyebut bahawa dia meninggal 2 bulan atau lebih selepas kelahiran Nabi SAW. Sebaik berita kematiannya sampai ke Mekah, isterinya Aminah meratapi pemergian si suami. Kesedihan menimpa hati Aminah kerana ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Air mata Aminah pun menitis tanpa terasa, mengingati calon buah hatinya. Beliau melepaskan rasa hatinya dengan utayan bait syair yang mengandungi ungkapan kepedihan hati atas kematian seseorang dengan menyebut kebaikannya yang paling indah dan menyentuh.
iaitu seorang putera Hashim tiba di tanah lapang berbatu, keluar menghampiri liang lahat tanpa meninggalkan kata yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya lantas disambutnya. Tak pernah ia mendapatkan orang seperti putera Hashim. Jika mereka memikul kerana kematiannya, kaum kerabatnya saling berdesakan untuk menghantarnya. Bila kala pemandangan berlebihan itu setelah maut untuknya, sungguh layak kerana dia adalah si banyak memberi dan penuh kasih. Demikian juga Abu Muttalib. Rasa duka dan sedih menimpa hati beliau. Abu Muttalib sangat sayang kepadanya sehingga penebusan terhadap sang berhala yang demikian rupa belum pernah terjadi itu di kalangan masyarakat sebelum itu. Harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah terdiri daripada 5 ekor unta, sekumpulan kambing dan seorang hamba perempuan dari Abasyah bernama Barakah adalah Ummul Aiman yang merupakan pengasuh Rasulullah SAW. Peninggalan harta serupa itu bukanlah bererti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Ini adalah hasil perancangan jangka panjang dan sikap ketanggungjawabaan Abdullah terhadap diri dan keluarga. Kerana ketika Abdullah yang masih dalam usia muda beliau sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam pada itu, ia memang tidak mewarisi sebarang harta dari ayahnya yang masih hidup itu. Diriwayatkan, muka Abdullah menjadi berseri-seri dan cerah apabila mendapat tahu beliau akan mendapat anak lelaki hasil dari perkahwinan dengan Aminah. Tetapi Abdullah telah ditakdirkan meninggal dunia ketika kandungan Aminah baru berusia 2 bulan.